أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersiaran pada pagi ini hari Ahad 29 Ogos 2021 dan bersempena juga dengan 20 Muharram 1443 Hijriah, dan kami bawakan kepada anda topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita perkatakan, kita bincangkan, kita diskusikan pada pagi ini, iaitu Asmaul Husna, Al-Mughni, Al-Mani', Ad-Dar dan juga An-Nafi'. Dan sebagaimana biasa kami bawakan kepada anda bintang ilmuwan di studio pada pagi ini, Al-Fadil Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ceria sebagaimana biasa. Kerana hari ini kita nak berbicara, nak sambung topik kita yang mana saban waktu setiap hari Ahad kita berbicara tentang Asmaul Husna. Dan sebagaimana biasa kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh hubungi 03 7726 1603, dan paling mudah terus sahaja hantarkan menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi, jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan sebagaimana biasa kita saksikan terlebih dahulu statistik pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita ketika ini. Baik, menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, kes sehingga semalam kalau kita dapat saksikan, ya insya-Allah kita akan mungkin kita akan kongsikan selepas ini, kerana kita mungkin akan dapatkan data secepatnya mungkin untuk kita kongsikan kepada para penonton. Dan sebagai nasihat pertama untuk pagi ini, mari sama-sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan dalam usaha untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Terus kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita daripada ujian belenggu pandemik COVID-19 ini, dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, kita tanpa kita lengahkan masa, mungkin sebagai mukadimah ataupun pembukaan awal, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Dayak Anas dan juga semua penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Moga-moga insya-Allah pada pagi ini kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak menyambung kembali perbincangan kita dalam Asmaullah Al-Husna, untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih bermakna dalam hidup kita melainkan kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita kenal Allah,
kita akan dapat melakukan sesuatu yang terbaik semasa hidup kita di atas dunia ini, dan sudah tentu Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada kita sesuatu yang terbaik ketika mana kita bertemu dengan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat segala harta benda, anak pinak, semuanya tak bagi manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang qalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang beriman, hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita 4 lagi nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Mughni, Al-Mani', Ad-Dar, An-Nafi', iaitu Al-Mughni. Yang pertama sekali, Al-Mughni itu yang maha pemberi kekayaan. Kalau Al-Ghani itu maha kaya, Al-Mughni yang maha pemberi kekayaan. Allah Ta'ala bersifat kaya, jadi Allah boleh memberi. Macam kita ni, macam mana kita ada kekayaan kita pun, kita boleh bagi setakat mana yang kita ada. Sebab kaya kita tidak mutlak. Kaya kita kaya nisbi. Tetapi yang kata kaya Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak. Maka dengan sebab itu Allah boleh memberi apa sahaja. Segala nikmat, pelbagai nikmat, semuanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan segala keperluan hamba-Nya. Walau ramai mana pun manusia, walau ramai mana, banyak mana pun makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, Allah Taala Maha pemberi kekayaan. Allah boleh mencukupkan kepada keperluan semua makhluknya. Huwallazi yughni man yasha' an yughniyahu. Allah Ta'ala lah, dialah yang memberi kekayaan, memberikan sesuatu kepada man yasha', pada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, yang Allah Ta'ala nak bagi. Sebab itu kalau kita lihat antaranya Allah bagi apa kepada hamba-hambanya, huwallazi yu'til ghina li'ibadihi. Allah Ta'ala yang bagi kekayaan, keperluan kepada kehidupan kita. Allah bagi, kalau kita tengok dalam diri kita, kita nampak Allah bagi 2 kaki, Allah bagi tangan, Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, Allah bagi pergerakan, Allah bagi jari pada kita, tangan ni dia punya sendi-sendi ni. Itu belum lagi kita lihat organ dalaman yang Allah Ta'ala bagi. Macam-macam Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. A'ta kulli syai'in khalqah. Allah bagi setiap satu, semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Taha ayat 50, qala rabbuna alladhi a'ta kulli syai'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa AS berkata, rabbuna alladhi a'ta kulli syai'. Tuhan kita lah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala sesuatu. Thumma hada. Kemudian Allah bagi juga petunjuk dan hidayah. Itu semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat begitu. Sebab itu Syekh Sa'di dalam tafsir beliau ketika mana mengulas ayat tersebut, beliau menyatakan Rabbuna alladhi khalaqa jami'al makhluqat. Allah bagi bertitik tolak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk. Wa a'ta kulla makhluk khalqahu al-la'iq bihi. Dan Allah Ta'ala bagi setiap makhluk itu sesuatu yang sesuai. Sesuatu yang sesuai dengan makhluk tersebut. Yang menunjukkan kepada kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi sifat-sifat yang sesuai dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Iaitu Allah Ta'ala lah yang terbaik dari sudut menciptakan segala sesuatu. Jadi Al-Mughni juga boleh kita sebut sebagai Allah Ta'ala memudahkan keperluan, Allah Ta'ala memberi ilmu, memberi nur, memberi cahaya. Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Alhamdulillah pada pagi ini kita berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selamat daripada syirik dikala ada orang yang terlibat dengan syirik kepada Allah, ada yang sembah selain daripada Allah dan sebagainya. Maka dengan sebab itu kata para ulama, antaranya disebut oleh Syekh Ratib An-Nabulsi, beliau menyatakan bahawa Al-Mughni juga sama ada Allah Ta'ala memberi kekayaan kepada kita dalam bentuk apa? Dengan dunia. Allah bagi dunia.
Kadang Allah bagi dengan kita mengenal Allah Ta'ala. Kadang Allah bagi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kadang Allah bagi dengan bi'ilqa'in nur fi qalbika. Dengan Allah campakkan, Allah sinarkan cahaya di dalam hati kita. Dan sebenarnya, huwallazi aghna 'abdahu bima'rifatih. Dan Allah Ta'ala lah yang mengkayakan hambanya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa anta ghina bi ma'rifatillah. Dan kita jadi kaya sebenarnya, kaya yang hakiki yang disebut sebagai al-ghaniul haqiqi. Kita ni jadi kaya ni sebab apa? Sebab bi ma'rifatillah, apabila kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita kenal Allah, kita tahu apa manhaj yang sahih, jalan yang betul, maka di situlah kekayaan yang sebenar-benarnya yang perlu ada kepada kita. Itulah sebagai mukadimah. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit pencerahan untuk mukadimah ataupun permulaan topik yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Dan kita nak raikan Ustaz soalan yang pertama yang telah pun berada di Facebook sahabat kita, Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Mughni, Maha pemberi kekayaan, iaitu memberikan kekayaan yang berlimpah ruah kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki daripada golongan hamba-hambanya. Adakah Allah Subhanahu wa taala berhak memberi kekayaan kepada sesiapa sahaja, termasuk orang yang tidak beriman? Dan jika kita lihat ramai yang tidak beriman namun kaya raya berbanding orang yang beriman, adakah kekayaan juga boleh menyebabkan seseorang itu mudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Soalannya. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya, adakah Allah berhak memberi kekayaan kepada sesiapa sahaja? Ya. Huwallazi yughni may yasha. Allah Ta'ala lah yang memberi kekayaan kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan kadang-kala orang tengok kekayaan dalam bentuk harta dunia. Sebab itu kita sebut tadi kekayaan ni ada pelbagai. Betul. Ada kekayaan yang Allah Ta'ala bagi bidunia, dengan dunia. Dan Allah ada kekayaan yang Allah bagi dengan mengenal Allah. Jadi mana lebih besar sebenarnya? Allah. Dunia dengan mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita lihat, kalau orang yang tak beriman pada Allah, dia tak nampak untuk kenal Allah, dia nampak material, dia nampak kebendaan. Dan itu juga pemberian daripada Allah Ta'ala. Memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu sunnatullah, satu ketetapan di atas dunia ini. Siapa yang berusaha, tak kisahlah dia ni beriman ke, dia tak beriman ke, siapa yang berusaha, dia akan dapat. Kalau tak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Jadi dia tak beriman tapi dia usaha atas dunia ni, maka Allah bagi kekayaan dia. Tetapi kekayaan dunia ni satu kekayaan yang bersifat sementara. Sebab tidak ada orang yang bawa kekayaan itu sampai ke alam barzah. Cuba kita lihat secara realiti. Bila mana seseorang itu meninggal dunia, apa yang dia bawa? Yang dia bawa kain kafan saja. Dan amal soleh yang bersama-samanya, keimanan yang bersama-samanya. Kalau dia kenal Allah macam kita sebut tadi, itulah kekayaan yang hakiki sebenarnya. Sebab kekayaan itu akan membawa kepada dia bukan sekadar kaya di atas dunia, tapi kaya di hari akhirat. Kaya di hari akhirat dengan mendapat nikmat syurga yang abadi selama-lamanya. Tetapi kalau sekadar kaya dalam konteks material kebendaan, bila-bila masa dia akan hilang daripada kita. Terutamanya bila mana seseorang itu meninggal dunia, memang sure dia akan tinggalkan semua sekali. Disebut dalam hadis Nabi SAW, yatba'ul mayyit thalathah, ia akan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan itu ada 3. Dia akan iring jenazah. Yang pertama adalah maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang iringnya, hartanya, keluarganya, amalannya. Fayarja' isnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan balik, 1 yang akan bersamanya. Yang balik itu apa? Harta dia akan balik. Kereta dia baru beli pun, anak dia bawa kereta pergi tengah kuburan, lepas tu tak masuk kubur sekali. Kan? Harta dia hak lain pun semua jadi harta pusaka. Dia tak bawa masuk kubur, tak ada. Keluarga dia balik, harta dia balik. Tapi yang bersama dia apa? Yang bersama amalan dia, iman dia. Jadi itulah kita sebut kaya yang
yang hakiki. Sebab tu kita jangan tengok orang bukan Islam dia kaya, dia macam mana Allah balik. Memang Allah bagi semua. Itu sifat Ar-Rahman. Allah kita telah bincang sebelum ni. Sifat Ar-Rahman Allah, sifat pemurah Allah, Allah akan bagi kepada semua. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan masya-Allah tabarakallah banyak lagi yang akan kita kongsikan kepada para penonton. Insya-Allah kita nak berehat seketika ataupun kita nak berjeda seketika, kita kembali sambung perkongsian kita selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Kita berbicara topik Asmaul Husna, sifat yang ke-89 hingga 92, iaitu Al-Mughni, Al-Mani', Ad-Dar dan juga An-Nafi'. Dan para penonton, untuk permulaan ini, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik pandemik COVID-19 yang mungkin boleh kita kongsikan kepada para penonton. Dan sehingga semalam, kes baharu dicatatkan sebanyak 22,597 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan 1,685,510 kes. Manakala 19,492 kes sembuh baharu, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 1,401,160. Manakala 252 kes kematian baharu dicatatkan, menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan 15,802 kes. Saudara, ini satu statistik yang perlu sama-sama kita renung dan kita mengambil langkah pencegahan yang perlu, terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan dalam usaha untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Teruskan doa kita, munajat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita, insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita nak teruskan lagi perkongsian ilmu kita dengan kita serahkan kepada yang bagi Ustaz untuk perkongsian yang berikutnya. Tapi sebelum itu Ustaz, kita raikan dulu Ustaz soalan daripada sahabat Facebook kita yang telah pun berada di paparan skrin ketika ini. Laila di La Rosa bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sihat, hendaknya amin, insya-Allah. Al-Mughni yang bermaksud maha memberi kekayaan. Allah berkehendak ke atas sesiapa pun hamba-Nya, baik yang beriman maupun tidak, dengan kekayaan, kekuasaan dan kelebihan. Tetapi Ustaz, bagi mereka yang diuji dengan kekurangan atau kesulitan hidup, apakah pula pengajaran atau pemahaman yang boleh diambil daripada nama Allah Al-Mughni ini agar mereka lebih memahami dengan mendalam lagi? Kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas dan bukan sekadar kaya harta, tetapi juga kaya dengan iman dan Islam di hatinya. Kerana itulah yang lebih memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mohon huraian daripada Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Itu soalannya Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada sahabat Facebook kita yang bertanya, iaitu dari sudut kekayaan yang diberikan oleh Allah dan juga kadangkala ujian-ujian yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan, kesempitan. Sebenarnya inna ma'al usri yusra, di sebalik kesempitan itu banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Taala bagi kepada kita. Di sebalik kesempitan kehidupan, kalau kita lihat, kalau kita nak compare dengan nikmat yang Allah bagi, banyak lagi nikmat. Betul. Banyak lagi nikmat. Hatta kalau nikmat dalam tubuh badan kita sendiri pun kita tak terhitung dah. Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu itu, kamu tidak memerhati ke? Tak lihat ke? Sebab itu kadang-kala kita hanya melihat kepada kekayaan yang bersifat sementara. Kita tidak melihat kepada kekayaan yang abadi selama-lamanya. Ujian-ujian yang kadang diberikan oleh Allah menyempitkan kehidupan kita. Bukan makna kita tak kaya, sebab kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Betul. Bukan kaya harta. Macam saya sebut tadi lah, kaya harta dia akan hilang bila-bila masa. Betul. Sebab itu seorang sahabat Nabi SAW yang juga banyak berkhidmat pada Nabi, khadam kepada Nabi, itu Rabi'ah bin Ka'ab. Satu ketika Nabi SAW menyatakan, salni hajatak, wahai Rabi'ah bin Ka'ab,
salni hajatak, mintalah apa hajat kamu sebenarnya. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Rabi'ah. Maka apa Rabi'ah kata? Dia kata, inni as'aluka an akuna rafiqaka fil jannah. Aku nak minta satu ya Rasulullah. Aku nak jadi temanmu dalam syurga. Yang tu ya aku nak. Allah. Aku nak jadi kekayaan yang aku nak ni, nak jadi temanmu dalam syurga. Nabi kata, man alamaka hadha? Siapa yang mengajar kamu, menunjukkan kamu ke arah perkara ini? Sebab apa kau minta yang ni? Wallahi ma ahadun 'allamani. Demi Allah, tak ada siapa pun yang mengajar aku. Lakin ra'aitu dunya faniyah. Tapi aku lihat dunia ni faniyah. Fana. Dunia ni akan binasa, dia tak kekal. Ma qimatud dunya. Apa yang ada nilai pada dunia? Tak ada apa. Ini seorang sahabat Nabi SAW. Ana uridu syai'an thabitan fil jannah. Aku nak sesuatu perkara yang kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa an akuna ma'aka fil jannah. Aku nak bersamamu ya Rasulullah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bagaimana sisi pandang dalam keadaan kita sebut tadi, kekayaan yang hakiki itu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-Nya kekayaan itu ada dua, disebut oleh Al-Imam Al-Qushairi. Dia kata yang pertama tanmiyatul amwal, yang kedua tasfiyatul ahwal. Tanmiyatul amwal sekadar menyuburkan harta duniawi. Satu. Yang kedua tasfiyatul ahwal, memperbaiki, menyucikan hal keadaan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah al-ghinaul haqiqi, iaitu kekayaan yang sebenar. Allahu akbar. Apalah arti syurga seandainya tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagi sahabat, satu keimanan yang cukup luar biasa yang dizahirkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan berikutnya Ustaz, kita dengan izin Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita. Soalan berikutnya, Al-Syai bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan pertama, adakah nama Allah Al-Mani' itu zat Allah yang maha melindungi makhluknya daripada situasi bahaya dan mencegah daripada terjadinya perkara yang tidak diingini, dan hanya Allah yang bersifat Al-Mani' sahaja dapat menghalang segala bentuk kejahatan dan keburukan terhadap semua makhluk ciptaannya? Dan soalan yang kedua Ustaz, apabila seseorang itu beriman dengan nama Allah Al-Mani', adakah dirinya akan berusaha menghindari daripada berbuat kemungkaran dan kezaliman kerana hatinya akan mencegah daripada melakukan sedemikian, dan dia dapat membezakan perkara yang baik dan yang buruk bagi dirinya? Mohon Ustaz kongsikan. Syukran, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih sekali lagi kepada sahabat kita yang bertanya, sahabat Facebook kita, iaitu tentang Al-Mani'. Dan itu merupakan nama Allah Ta'ala yang kedua yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Tadi kita bincang Al-Mughni. Al-Mani' ni iaitu Allah Ta'ala yang maha menghalang ataupun mencegah. Dan sememangnya semuanya di bawah kekuasaan Allah. Huwallazi yamna'uka min kulli ma yu'dhik. Allah Ta'ala lah yang menghalang sesuatu yang boleh memberi menyakitkan kita, yang memberi suatu perkara yang membahayakan kita. Maka dengan sebab itu Al-Mani' itu juga bermakna Al-Himayah. Makna Allah memelihara kita. Allah menghalang sesuatu perkara yang buruk berlaku, maknanya di situ Allah memelihara kita. Yamna'uka min khusumika, Allah halang daripada musuh-musuh, min a'daika, daripada seteru-seteru kita, min ayyanzil bika syar, daripada sesuatu keburukan yang akan berlaku kepada kita dan sebagainya. Sebab itu sebenarnya satu perkara yang sangat-sangat menarik, bila mana seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan Al-Mani', dia akan rasa diri dia tenang, dia akan rasa aman. Sebab apa dia rasa tenang? Sebab apa dia rasa aman? Sebab dia rasa dia sentiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Allah. Manusia semua tak lindungi dia, Allah akan melindungi dia bila dia benar-benar meletakkan pengharapan sesungguhnya kepada Allah Ta'ala. Dan dia rasa tenang sebab apa? Sebab dia rasa Allah bersamanya. Annallah ma'ahu. Allah bersamanya. Annallah yahfazuka. Allah pelihara kamu.
dia akan rasa tenang, dia akan rasa aman. Dan dia rasa juga Allah yu'ayyiduka, Allah tolong kamu, membantu kamu dalam segala perkara. Maka dengan sebab itu seorang mukmin yang beriman dengan al-mani', di situ dia akan rasa perasaan yang tenang, yang aman, damai. Bukan sekadar itu, macam soalan yang ditanya tadi, maka apakah diri dia juga akan berusaha untuk menghalang perkara-perkara kemungkaran? Ya, sudah tentu. Sebab dia rasa kebersamaan dengan Allah Ta'ala, maka dengan sebab itu Allah pelihara dia, Allah Ta'ala bagi kebaikan pada dia, Allah Ta'ala memberikan segala-galanya. Maka apakah tugas dia? Sudah tentu dengan kepahaman itu, dia juga akan mencegah diri dia daripada melakukan sesuatu perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan pastikan diri dia tak melakukan kezaliman dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan masya-Allah tabarakallah. Kita raikan lagi Ustaz soalan yang berikutnya untuk sifat Allah Al-Mani'. Soalan yang datangnya daripada Adib Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Mani' ialah Maha mencegah. Yang pertama, adakah dengan doa Allah Subhanahu wa taala boleh mencegah seseorang itu daripada terkena musibah seperti kemalangan di jalan raya, diragut dan musibah yang tidak disangka-sangka? Dan yang kedua, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mencegah dan memelihara seseorang itu daripada terjatuh ke dalam lembah kemungkaran dan kemaksiatan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Itu dua soalan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya, apakah Allah mencegah daripada perkara-perkara kemudaratan yang berlaku? Ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mencegah, tetapi dalam konteks diri kita, kita kena berusaha. Jangan bila kita kata Allah yang buat semua, Allah mencegah semua, takkan berlaku kalau Allah tak nak, kan? Kemudaratan pada kita, betul, tetapi satu perkara dari sudut kehidupan kita di atas dunia ni, kita kena ada usaha. Betul. Sebab itulah kita bincang soal SOP. Kalau tidak, kita tak bincanglah soal SOP, kan? Jadi itu usaha yang kita buat. Begitu juga doa. Contoh tadi bab kemalangan jalan raya dan sebagainya. Betul. Yang pertama, ketika mana kita naik kenderaan, kita pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan yang elok. Betul. Naik pula dalam keadaan pakai tali pinggang keleda. Dan juga kita berdoa, baca subhanallazi saqana hadza, kan, lahu mu'aqibatun min baini yadihi min khalfi yahfazunahu min amrillah. Itu sebagai contoh. Kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Dan insya-Allah kita akan selamat dalam perjalanan kita. Kalau berlaku juga sesuatu kemalangan dan sebagainya, itu merupakan satu ujian. Sebab hidup di atas dunia ini merupakan satu ujian yang kita tidak akan lepas daripada ujian. Tapi kita ingat, fallahu khairan hafizah. Allah lah sebaik-baik pemelihara, wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Ta'ala yang arhamur rahimin, memberi rahmat. Baik. Jadi sebagai contoh, satu contoh, bagaimana Allah Ta'ala mencegah daripada kebahayaan dan kemudaratan. Nabi SAW satu ketika itu Nabi nak berjumpa dengan Yahudi Bani Nadar di Madinah. Ada urusan dengan mereka, mereka nak jumpa. Nabi pun nak jumpa lah, kan? Yahudi ni rupanya mereka ada komplot, mereka ada perancangan. Mereka nak betul-betul nak memudaratkan Nabi SAW. Maka dah ready dah. Nabi tunggu dekat satu ni, sandar dekat satu dinding. Maka tak batu besar atas tu, maka nak lontarkan batu daripada atas biar timpa Nabi SAW. Maka nak bunuh Nabi dengan batu tersebut. Jadi Allah Ta'ala yang pelihara Nabi. Allah cegah daripada peristiwa itu berlaku. Bagaimana? Diberi wahyu kepada Nabi SAW tentang bagaimana perancangan mereka. Cepat-cepat Nabi meninggalkan tempat itu. Maka tak sempat nak buat apa-apa. Itu satu bentuk pencegahan daripada Allah Ta'ala. Satu ketika Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir, Nabi balik daripada satu misi. Nabi berehat di sebuah pokok. Kan, Nabi terlena sekejap. Nabi gantung apa kita kata pedang dekat pokok tu. Tiba-tiba ada seorang musuh datang. Dia ambil pedang tadi.
Dia pun letak dekat Nabi. Nabi terjaga. Dia kata, "Man yamna'uka?" Allah. Siapa yang boleh mencegah kamu? Dia letak dekat Nabi SAW. Siapa yang boleh mencegah kamu sekarang ni? Nabi kata, Allah. Bila sebut Allah, dia ketar tangan. Ketar-ketar, jatuh dia punya pedang dia. Allah mencegah daripada kawan tu nak melakukan kemudaratan ataupun nak melakukan perkara yang tak baik kepada Nabi SAW. Itu sebagai contoh. Maknanya kita yakin kepada Allah yang Maha mencegah. Allahu Akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Tidak ada yang boleh memberikan sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita nak berjeda sekali lagi Ustaz. Banyak lagi akan kita kongsikan. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Tidak kira walau di mana jua kita semua berada, senantiasa didoakan mudah-mudahan kita berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kekal selamat semua. Seandainya tidak ada keperluan yang mendesak, tidak perlu kita keluar rumah ataupun ke sana dan juga ke sini, terus kekal kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan dengan usaha untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 dengan tanda pagar kita mesti menang, insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Kita berbicara Asmaul Husna, sifat yang ke-89 hingga 92, iaitu Al-Mughni, Al-Mani', Ad-Dar dan juga An-Nafi'. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz perkongsian kita pada pagi ini dengan kita raikan soalan daripada sahabat kita di talian. Pada ketika ini kita ada pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Doktor ya. Al-Malik ini iaitu yang dikata Maha Pencegah tadi itu Doktor ya. Doktor dah jelaskan tadi. Jadi soalan saya begini Doktor. Kalau kita ni nak mencegah satu-satu perkara ialah Nabi dah sebut dengan tangan, dengan lisan dan selemah-lemahnya iman ialah dalam hati je Doktor ya. Jadi Allah untuk mencegah satu-satu perkara ini, apakah Allah menunjukkan kekuasaannya, contohnya pandemik, banjir kepala air, dan ini apakah ini juga dikirakan untuk mencegah kemungkaran ataupun bagaimana bentuk lagi cara Allah untuk mencegah satu-satu kemungkaran yang berlaku di muka bumi ini? Apakah dengan cara menunjukkan kebesarannya atau kekuasaannya dengan kata pandemik ini tadi, COVID-19 dan juga baru-baru ini yang berlaku iaitu banjir lumpur kepala air ini? Adakah ini juga satu bentuk pencegahan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyedarkan masyarakat kita? Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Umar Abdul Majid. Soalan cukup menarik. Allah Subhanahu wa taala boleh jadikan sesuatu dengan asbab, tanpa asbab dan berlawanan dengan asbab. Kita ikuti penjelasan dan juga jawapan daripada Fadil Ustaz. Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid, pemanggil setia Tanyalah Ustaz, di atas soalan yang dikemukakan, iaitu tentang pandemik, tentang ujian-ujian. Maknanya sesuatu yang kita lihat mencegah kita daripada mendapat sesuatu yang kita nampak patutnya dapat nikmat, tapi dicegah daripada nikmat mendapat ujian, kan? Maka apakah rahsia di sebaliknya? Sebenarnya kalau kita lihat satu kata-kata yang menarik yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, dia kata apa? Idza fatahallahu basirataka ra'aital man'a 'ainal ata. Iaitu kalaulah Allah Taala buka mata hati kamu, kamu akan lihat setiap perkara yang Allah cegah itu al-man'a, Allah halang kita berdapat. Contohnya Allah halang kita dapat kenikmatan dengan diberikan ujian sebagainya. Fahuwal ata, ainul ata. Itulah sebenarnya pemberian yang sebenarnya yang Allah bagi. Kita nampak macam sesuatu halang, tapi sebenarnya itulah satu pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berapa ramai orang dengan ujian yang diberikan oleh Allah menjentik hati dia untuk ingat kepada Allah, yang selama ni dia berada dalam keadaan hanyut, berada dalam keadaan kita kata lalai, dalam keadaan tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dengan satu ujian, Allah uji dengan kesusahan. Ada yang Allah uji dengan sakit, ada yang Allah Ta'ala uji dengan kemiskinan, ada yang Allah Ta'ala uji dengan macam sekarang pandemik, kan, uji dengan banjir dan sebagainya. Rupa-rupanya satu pemberian kepada diri dia menyebabkan dia mengingati Allah, dia bertaubat kepada Allah, dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena lihat dalam konteks yang positif, supaya kita nak mesti mengetahui bahawa setiap perkara yang Allah Taala buat itu adalah Allah nak menghendaki kita ni jadi baik. Kita ni benar-benar merealisasikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Itu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56 kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu memperhambakan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat semua ujian-ujian itu satu pemberian untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Satu perkongsian ataupun penjelasan yang cukup menarik. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat pemanggil kita sebentar tadi. Dan berikutnya Ustaz, di Facebook soalan yang berikutnya sahabat kita Jura Azlin Sufyan bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Mani' bermaksud maha membela atau menolak. Soalannya Ustaz, apabila seseorang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi belum dimakbulkan doanya, adakah itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan menghalang diri hamba-Nya itu daripada terjerumus ke dalam neraka Allah? Mohon pencerahan, terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ini sangkaan ya Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Soalan cukup menarik. Baik, terima kasih kepada sahabat kita di Facebook yang bertanya tentang doa yang belum dimakbulkan. Allah Ta'ala menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila mana hamba-Ku bertanyamu ya Muhammad tentang diriku, bagi tahulah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengannya, dan ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan tunaikan, makbulkan doa bagi orang yang berdoa. Jadi yang pertama sekali kita lihat, kalau kita belum lagi mendapat dimustajabkan doa tersebut setelah berkali-kali kita berdoa, satu perkara yang mesti diingatkan, kita kena faham konsep doa. Itu yang pertama. Sebab itu satu lagi saya nak petik daripada kitab Hikam yang agak menyentuh jiwa kita sebenarnya, yang disampaikan oleh Ibnu Atha'il As-Sakandari. Dia kata bahawa janganlah kamu berputus asa setelah kamu berulang-ulang kali berdoa tetapi kamu rasakan bahawa kamu tak dapat doa tersebut, kamu tak dimustajabkan lagi. Janganlah kerana itu menyebabkan kamu putus asa. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah Ta'ala menjamin, Allah Ta'ala yang akan menunaikan permintaan kamu itu fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik. Allah Ta'ala tunaikan itu mengikut apa yang Allah pilih untuk kamu, bukan kamu pilih untuk diri kamu. Kita minta A, mungkin Allah bagi B. Allah yang pilih untuk kita. Sebab kita ni kita tak tahu apa yang terbaik. Kita ni kalau boleh kita nak minta kaya lah. Semua orang nak minta kaya. Ya Allah bagi kaya kan. Tapi adakah kekayaan itu baik untuk dia? Kadang-kadang Allah Al-Mani', Allah mencegah dia daripada kekayaan. Sebab apa? Sebab kalau kaya juga silat-silat jadi taut. Macam Qarun. Mula-mula nampak macam okey. Bila kaya, masa tak kaya tu memang bagus sungguh. Janji bulan bintang. Lepas kaya tu tak ada, dia lupa diri. Maka Allah bagi tapi fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik. Satu yang Allah pilih untuk kita. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Dan Allah akan anugerahkan pula pada waktu yang Allah tetapkan, bukan kita yang tetapkan. Kita nak esok, bukan mesti dapat esok. Sebab itu semua ketetapan Allah. Bahkan dalam hadis Nabi menyatakan,
Kalau Allah tak bagi di dunia, Allah bagi di akhirat. Betul. Allah bagi. Bahkan di akhirat. Itu lebih istimewa sebenarnya. Tak kalau kita sangat-sangat berhajat di sisi Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Di samping itu, satu perkara lagi, hendaklah kita di samping kita berdoa, kita kena melihat juga diri kita, cara kita berdoa, waktu kita berdoa. Ada asbab-asbab yang menghalang doa kita. Seumpama kita terlibat dengan makanan yang haram, minuman yang haram, ini asbab penghalang pada doa. Sebab Nabi kata, atib mat'amaka takun mustajabah da'wah. Nabi sebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, perbaikilah makanan kamu, maka kamu akan dimustajabkan doa. Dan Nabi juga pernah menceritakan kepada kita tentang bagaimana seorang yang bermusafir jauh mengangkat tangan berdoa pada Allah, ya Rab, ya Rab, sedangkan wa mat'amu haram, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, yang dia makan benda-benda haram, fa anna yustajabulah, bagaimana nak dimakbulkan. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah. Banyak lagi akan kita kongsikan Ustaz. Jazakallah khair. Dan kita nak berjeda sekali lagi. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Kita berbicara Asmaul Husna bagi sifat yang ke-89 sehingga 92. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz dengan soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita Mak Etun dari Melaka yang bertanya, Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ad-dar, maha mendatangkan mudarat, maha pemberi bahaya, iaitu dengan menurunkan siksaannya kepada musuh-musuhnya. Jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksaannya sebagai balasan kemungkaran manusia di dunia ini, adakah semua akan menerima tempiasnya, termasuk orang yang beriman dan yang beramal soleh? Mohon pencerahan, terima kasih, biar tahu jangan keliru. Soalannya Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan sahabat Facebook kita yang bertanya tentang Ad-dar, iaitu nama Allah Ta'ala, Asma'ullah Al-Husna yang ketiga pada pagi ini yang kita nak bincangkan, iaitu Allah Ta'ala maha pemberi mudarat. Jadi hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh memberi mudarat kepada sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kendaki. Cumanya ada persoalan tadi kata, kalau Allah Ta'ala turunkan seksanya, balasan kemungkaran manusia, apakah orang saleh juga kena tempias? Dalam hadis Nabi SAW, isteri Nabi bertanya kepada Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita juga akan hancur binasa sedangkan di kalangan kita ada orang saleh? Kan, mana ada orang saleh, jadi adakah akan diturunkan juga bala-bala ujian musibah dan sebagainya? Kata Nabi, na'am idza kathura al-khabas, ya, apabila kemaksiatan itu, keburukan itu terlalu berleluasa, banyak sangat, akhirnya tidak dicegah kemungkaran-kemungkaran tersebut, maka di situ bila datang kemudaratan, datangnya ujian, dia bukan sekadar menimpa orang yang melakukannya, tetapi dia juga akan menimpa semua orang. Tempiasnya semua kenalah, termasuk orang baik, termasuk orang saleh, terutamanya bila orang yang tidak mencegah kemungkaran. Sebab kadang-kadang orang saleh ni dia rasa selesa, aku tak buat mungkar, dia kata. Tapi dalam masa yang sama dia tak cegah mungkar. Dia biar. Lalu Nabi SAW buat satu perumpamaan yang menarik. Nabi buat perumpamaan kita ni dalam hidup dalam masyarakat ni macam orang yang duduk atas kapal. Maknanya satu duduk atas, dek atas, satu kumpulan duduk dek bawah. Orang bawah ni kalau dia nak air terpaksa lalu kat orang atas. Lah kali mereka fikir ginilah,
Kita duduk bawah dah, korek kapal, ambil bawah je lah, cedok kan. Senang, tak payah duduk minta atas dah. Allah. Kan? Orang atas ni, dia tahu orang bawah nak buat apa. Dia ada dua pilihan. Yang pertama, dia tak peduli. Biarlah, dia orang punya pasal, bukan kita nak korek kapal. Kan? Kalau dia biarkan apa berlaku, kapal tenggelam dengan dia tenggelam. Allah. Dia nak selamat, dia kena buat macam mana? Dia nak selamat, dia kena mencegah. Walaupun dia tak kena mengena, bukan dia yang buat nak korek kapal tu, tapi dia kena cegah supaya dia juga selamat daripada karam kapal tadi. Itulah peranan orang saleh. Peranan orang baik. Jangan biarkan maksiat itu berleluasa, yang menyebabkan mengundang kemurkaan Allah yang bukan sahaja kena kepada orang yang melakukan maksiat, tetapi akan kena kepada semua orang. Allah Akbar. Dia ada tahap dah, ataupun dia ada peringkat dah. Tak boleh terus pilih membenci dengan hati. Kena try dulu, try dulu kan. Dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau tak boleh, barulah hati. Itu peringkat ataupun level untuk kita cegah kemungkaran. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan menerusi sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Salam Ya, seperti talian. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, seperti talian. Nur Hayati Ismail, Kak Iyad dari Rawang. Ya, silakan soalannya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Iyad, mengapa Allah izinkan terjadinya banyak kemudaratan di dunia ini? Adakah sebagai persediaan iman kita untuk menghadapi fitnah akhir zaman Ustaz? Dan bagaimana untuk kita tingkatkan keimanan kita supaya kita tidak terjebak dengan fitnah Dajjal dan sebagainya, Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan cukup menarik daripada Kak Iyad kita, Nur Hayati Ismail dari Rawang, bertanya Ustaz. Terima kasih kepada persoalan daripada Kak Iyad, atau persoalan dikemukakan, iaitu bagaimana apa yang berlaku pada hari ini, kemudaratan dan sebagainya. Untuk Allah Ta'ala memberi sesuatu itu untuk mendidik kita. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata badru bil a'mal. Sebenarnya tugas kita ni untuk apa? Hendaklah kamu segera melakukan amalan, kata Nabi SAW. Sebelum datangnya wabah perkara yang menghalang kamu daripada melakukan amalan, yang menyebabkan kamu waktu itu tak mampu nak buat dah, sebagai contohnya, iaitu Nabi kata, buatlah sebelum apa? Sebelum faqran, datangnya kefakiran, faqran munsia, kefakiran yang amat dahsyat menyebabkan kamu terhalang untuk melakukan kebaikan. Ataupun berusahalah sebelum apa? Sebelum ghinan mutriya, sebelum kekayaan yang menyebabkan kamu lupa pada Allah. Kadang berlaku semua itu. Segera beramal sebelum apa? Sebelum maradan mufsida, sebelum datang penyakit yang menyebabkan kamu dah tadi buat apa dah. Tercegah, terhalang kamu buat satu dah. Bersegera buat amalan sebelum apa? Sebelum haraman mufannida, iaitu sebelum kamu tua sampai tahap kadang nyanyok dah, pakai nak buat apa pun tak boleh dah. Dan buatlah kebaikan secepat mungkin, qabla apa? Sebelum mautan mudhiza, sebelum kematian yang boleh datang pada bila-bila masa. Dan beramallah segera sebelum datangnya Dajjal, yang disebut oleh Kak Iyad tadi kan. Saya nak sebut itulah. Adalah hadis Nabi sebut tentang Dajjal. Dan kita pun baca doa selalu kan untuk memohon perlindungan Allah Ta'ala pada Dajjal. Fasyarru ghaibin yantazid. Datangnya Dajjal, maka kejahatan, kemungkaran itu sedang menunggu-nunggu kan. Dan apatah lagi kita kena bersegera sebelum datangnya hari kiamat. Maka dengan sebab itu ini satu pengajaran dan pengiktibaran kepada kita. Dan sebenarnya saya nak petik satu kisah nak cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemberi mudarat ni, Ad-Dar ini. Satu ketika ada seorang ni, dia bertawaf di sekeliling Kaabah. Dia tahu sekeliling Kaabah. Dan dia ketika itu dia doa. Dia kata, ya Rabb, ya Allah, hal anta radin anni, ya Allah, adakah kau redha padaku, ya Allah? Semua orang nak kan keredaan Allah Ta'ala kan. Wa kana wara'u al-Imam Syafi'i, di belakangnya ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, ya hadha wa hal anta radin anillah, wahai sahabat, adakah kamu redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hatta yarda anka, sehingga Allah redha dengan kamu? Apakah kamu redha dengan Allah sehingga Allah redha kepada kamu? Allah. Itu. Maka dia kata,
dia pun laki-laki ni dia berdiri, dia waltafata, dia pun paling belakang. Tengok belakang siapa, dia kata, man anta? Dia tak kenal Imam Syafi'i. Man anta yarhamukallah, moga Allah rahmati kamu. Kaifa dia kata arda anhu wa ana atamanna ridha. Macam mana aku nak redha dengan Allah sedangkan aku mengharapkan redha Allah. Allah. Kan? Aku nak redha dengan Allah macam mana sedangkan aku ni mengharapkan redha Allah kepadaku. Apa kata Imam Syafi'i? Idza kana sururuka bin niqmati ka sururika bin ni'mati fa anta radin anillah. Bila mana kamu bergembira dengan niqmah. Apa tu niqmah? Niqmah lawan ni'mah. Ni'mah tu nikmat lah. Niqmah lawan dia. Maknanya kalau nikmat tu kita kata kesenangan, niqmah ni kesusahan lah. Kata Imam Syafi'i, idza kana sururuka bin niqmati, bila mana kamu gembira dengan ujian Allah, dengan kesusahan yang Allah bagi kepada kamu, kasururika bin ni'mah, seumpama seperti kamu gembira dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, fa anta radin anillah, itulah tanda kamu redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu kata-kata yang boleh kita ambil pengajaran dan juga pengiktibaran. Sebab apa? Sebab sebenarnya iman kita ni dia tak nampak selagi mana kita tidak menghadapi ujian-ujian, kesusahan-kesusahan. Di situlah akan nampak kita ni beriman sungguh ataupun tidak. Macam orang lah, kita nak uji orang sabar, tak tahu dia ni sabar ke tak. Duduk dalam jam, waktu tu baru tahu sabar ke tak. Sebagai contoh kan. Sebab duduk dalam jam ni, satu kita kata keadaan yang stres kan. Betul. Nak tengok orang sabar ke tak, macam mana dia berada dalam keadaan kesusahan. Sebab itu disebut oleh para ulama, wa anna kulla mihnatin wara'aha minhah. Setiap sesuatu mihnah, tribulasi itu wara'aha minhah, di belakangnya ada anugerah. Ya. Setiap tribulasi di sisinya ada anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan. Wallahu a'lam. Allah. Saya nak sentuh sikit Ustaz, bagaimana Ustaz respon pada jawapan pada persoalan tadi. Bila kita faham dalam situasi ataupun realiti, terutamanya dalam fasa kita pandemik yang bukan sekadar melanda negara kita Ustaz pada ketika ini, bahkan seluruh dunia juga menghadapi benda yang sama, dan kita ada ikhtiar, kita ada usaha, tapi ada juga suara-suara yang mengatakan bahawa kita dah buat macam-macam dah Ustaz, tapi hati ni dah rasa tak tenang, masih lagi nampak macam belum ada tanda-tanda perubahan kes dan sebagainya. Jadi mungkin untuk meredakan tekanan yang dihadapi, jadi mungkin sedikit panduan pada Ustaz, kerana tidak akan berlaku sesuatu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari pada hari ini Ustaz. Baik. Kalau terima kasih kepada persoalan. Kalau kita nak tenang, kita kena laksanakan beberapa perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab musibah, wabak, pandemik, semua daripada Allah. Dah nak angkat ni pun Allah Ta'ala. Tugas kita usaha aja, kan? Usaha. Jadi maknanya usaha yang berterusan. Tapi kadang-kadang kita rasa, ya Allah, masih lagi tak selesai. Kita ni isti'jal. Allah. Kita ni orang gopoh, tergesa-gesa. Kalau nak selesai hari ni, nak selesai hari ni. Nak isu-isu, nak segera. Macam mi segera lah. Nak segera kan. Allah. Sedangkan Allah nak didik kita dengan kesabaran. Nak uji kita. Kesusahan-kesusahan itu kita kata mendatangkan satu kekuatan dalam hidup kita. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Allah. Bukan 9 tahun. Allah. 950 tahun menghadapi Allah. Kesusahan. Masya-Allah. Dalam berdakwah di jalan Allah Taala yang terima 80 orang je. Jadi nak ceritanya bahawa Allah nak uji, nak bagi ketenangan, nak bagi kesabaran pada kita. Dia di ujungnya barulah akan ada, orang kata setiap dawa itu, dawa ni ubat ni dia pahit kan? Pahit kan? Tapi di situ ada kemanisan dia. Penawar dia walaupun dia pahit. Betul. Satu ketika Nabi SAW kita sebut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia menceritakan satu kisah yang bagaimana daripada kisah ini kita boleh ambil pengajaran dan juga pengiktibaran, terutama dalam apa yang ditanya tadi. Tapi saya rasa saya nak sambung kisah ni, InsyaAllah, selepas rehat nantilah, sebab kita perlu
berehat ataupun InsyaAllah, kita Ustaz. perlu Kita tamat simpan di TV3. kisah dia, Kita Ustaz. simpan cerita tu InsyaAllah. lepas ni, Kita insyaAllah. akan kongsikan di TV9 selepas ini kerana kita nak tamat siaran di TV3. Jadi terus setia menonton Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, bertemu di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kembali dalam Tanya Ustaz, selanjutan 30 minit siaran di TV9. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama dengan tetamu undangan kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman, untuk kita berbicara topik pada hari ini. Hari Ahad sebagaimana biasa kita bawakan Asmaul Husna, dan topik kita pada hari ini masih lagi kita berbicara tentang Al-Mughni, Al-Mani', Ad-Dar dan juga Nafi'. Dan sebelum kita teruskan dengan soalan yang berikutnya, bagi anda para penonton, kita ada sedikit hebahan untuk kempen Agrobank, kempen FPX dan Duit Now QR bersama Agrobank. Daftar Duit Now ID bersama Agrobank, lakukan transaksi FPX atau Duit Now QR sekurang-kurangnya 5 transaksi bernilai RM10 setiap satu, dan anda berpeluang memenangi wang tunai RM50, dan tempoh kempen sehingga 31 Ogos 2021, tertakluk kepada terma dan syarat. Dan Agro Visa Debit Card I, selamat, mudah dan pantas. Urus pembelian anda melalui pembelian dalam talian dengan kad Agro Visa Debit I. Miliki kad Agro Visa Debit I hari ini dan nikmati pengalaman pembayaran dalam talian yang mudah, selamat dan pantas daripada Agrobank, insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya, tapi sebelum tu kita nak sambung kisah dari Ustaz. Kisah Sayyidina Abdullah Ibn Abbas bersama dengan Nabi SAW. Fayatafadhal mashkur. Baik, terima kasih tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak sambung perbincangan kita tadi. Satu ketika Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berada belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi panggil dia, ya gulam. Nabi kita datang sini, wahai budak, inni uallimuka kalimatin. Aku nak ajar kamu beberapa kalimah. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, Allah akan pelihara kamu. Maknanya apa? Maknanya kita pelihara dalam konteks kita melaksanakan perintah Allah. Itu yang paling penting. Kita laksanakan perintah Allah dengan sebaik mungkin. Menjauhi larangan Allah, Allah akan pelihara kita. Allah akan jaga kita. Allah akan mencegah daripada kemudaratan itu akan berlaku kepada kita dan sebagainya. Dan juga Nabi kata lagi, wa idza sa'alta fas'alillah. Kamu rasa gundah gulana macam yang disebut tadi kan, rasa bila nak habis pandemik ni, bila nak habis, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, nak minta tolong, minta ke Allah. Di situ kita akan rasa ketenangan, sebab kita tahu hanya Allah yang boleh bagi manfaat, hanya Allah boleh bagi mudarat, hanya Allah boleh mencegah sesuatu itu daripada berlaku. Hanya Allah segala-galanya. Bahkan kata Nabi SAW, Nabi kata, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sesungguhnya seluruh umat ini, kalau mereka itu berhimpun, berpakat untuk memberikan manfaat kepada kamu, tak akan berlaku selagi mana tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kalau mereka itu berhimpun, walau ijtama'at au ijtama'u an yadurruka bi syai'in, mereka nak buat mudarat kepada kamu dengan sesuatu, illa dia benda itu tak akan berlaku illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang Allah Ta'ala tentukan. Maka dengan sebab itu pengharapan kita kepada Allah mesti tinggi. Allah nak kita bersabar lagi, Allah nak kita berdoa lagi, Allah nak kita berusaha lagi. Insya-Allah di situ ada kemanisan dan ketenangan. Selama ni kadang-kadang kita banyak lupa Allah, maka di sinilah
bila datang pandemik ujian-ujian ni sebenarnya mengingatkan kita untuk kita menjaga batas-batas yang ditetapkan oleh Allah supaya Allah memberi kebaikan kepada kita. Allahu Akbar, Masya-Allah, tabarakallah. Satu kisah yang cukup menarik. Dan satu perkara yang mungkin saya boleh kongsikan, ada seorang ulama yang ditanya oleh muridnya, mengapakah kita tidak patut menisbahkan perkara buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan Allah yang menciptakan segala sesuatu? Maka jawab ulama tersebut, Ustaz, dia kata kerana tanda seseorang hamba itu beradab dengan Tuhannya seperti mana yang diajarkan di dalam Al-Quran. Lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS tidak mengatakan Allah yang memberikan kepada aku sakit. Ini kalau kita rujuk dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 sehingga ayat yang ke-80. Masya-Allah, tabarakallah. Itu antara adab seorang hamba kepada Tuhannya. Dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama hayati dan juga amalkan kisah ini, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita. Muhammad Izzuddin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna An-Nafi' yang bermaksud yang memberikan manfaat ataupun yang maha memberi manfaat, maha pemberi manfaat atau makmur. Sesungguhnya kemudaratan dan kemanfaatan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kesan kepada iman seseorang yang menisbahkan keburukan atau kemudaratan yang menimpa dirinya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya daripada kesilapan dirinya sendiri? Mohon pencerahan Prof. Terima kasih. Ini lanjutan kepada apa yang saya kongsikan tadi, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih kepada sahabat yang bertanya tentang Asma'ullah An-Nafi', nama Allah Ta'ala An-Nafi' yang maha pemberi manfaat. Cumanya soalan yang ditanya tadi bahawa kemudaratan manfaat semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salahkah bila mana dia menisbahkan kemudaratan itu pada Allah, tidak kepada dirinya? Tadi Dayana ada sebut dah tadi. Dia sebenarnya begini, kalau kita lihat semua kebaikan ke keburukan ke, semua daripada Allah Ta'ala. Manusia mana boleh create sesuatu? Tak boleh, kan? Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya dari sudut adab kita dengan Allah, kita tidak menisbahkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keburukan itu sebab kita yang memilih keburukan itu. Sebab tu biasa kita dengar orang berucap bila hujung dia kata apa yang baik itu datang daripada Allah, salah silap itu daripada diri saya sendiri, kan? Diri sebab apa? Sebab dia beradab. Betul. Bukan makna salah benda tu. Sebab baik buruk semua datang daripada Allah. Betul. Sebab Allah yang menyediakan benda tu untuk kita pilih. Kita pilih buruk, jadi kita tak nisbah pada Allah. Betul. Macam yang disebut tadi tentang wa idza maridtu fa huwa yashfi. Bila sebut sakit Allah, ni sakit benda yang kita kata yang negatif, kan? Nisbah pada diri sendiri. Aku sakit, sedangkan sakit siapa bagi? Allah Ta'ala yang bagi, kan? Betul. Tapi nisbahkan diri kepada diri kita sebab apa? Sebab sebagai satu adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar, Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengamalkan adab dalam kehidupan kita, terutamanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat sayang dan kasih kepada kita. Dan banyak lagi akan kita kongsikan, Ustaz. Kita nak berjeda sekali lagi, jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kepada anda para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi 0377261603 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman, pensyarah di Universiti Putra Malaysia, dan kita nak raikan lagi Ustaz soalan menerusi sahabat kita. Tapi sebelum tu suka juga untuk kita mengajak
kepada para penonton Ustaz untuk kita kibarkan jalur gemilang sementara kita nak bangga sebenarnya kerana kita bakal meraihkan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang mana bakal kita sama-sama raikan 2 hari sekali lagi. Jadi terus kita zahirkan kecintaan kita, semangat patriotisme kita dengan kita mengibarkan jalur gemilang insya-Allah. Dan berikutnya di Facebook Ustaz, soalan yang datang daripada Rosmahizan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz yang pertama, adakah an-nafi' bermaksud Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan manfaat kepada sesiapa yang dikehendakinya? Manfaat itu pula Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sesiapa yang taat kepadanya. Dan yang kedua, bagaimana kita sebagai umat Islam dalam meneladani sifat Allah an-nafi' yang melakukan sesuatu yang memberikan manfaat yang baik untuk diri sendiri atau kepada orang lain? Sebagaimana sabdaan Nabi SAW, mafhumnya sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada yang lainnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. 2 soalan di situ Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook kita yang bertanya tentang an-nafi', iaitu bermaksud Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi manfaat. Yang pertama sekali kita kena tahu manfaat itu apa. Manfaat itu kebaikan-kebaikan. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Dia ada manafi'ud dunia, manfaat dunia. Ada manafi'ul akhirah, ada manfaat akhirat. Ada manfaat dari sudut kebahagiaan, kehidupan, hidayah, taqwa, nikmat. Ini semua merupakan manfaat-manfaat yang dikurniakan. Sebab itu kita memperbanyakkan doa kepada Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama kami yang ia merupakan benteng urusan kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang kami tinggal di dalamnya. Kita nak dapat manfaat kedua-duanya. Sebab itu antara doa yang paling banyak Nabi SAW baca, sebagaimana riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, paling banyak sekali Nabi berdoa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah manfaat, kebaikan di atas dunia dan juga kebaikan di akhirat. Sebab itu Al-Imam Ar-Razi menyatakan manfaat ni dia melibatkan ada 2 ahwal. Satu ahwalud dunia, manfaat sihat. Itu kadang Allah bagi sakit, Allah bagi sihat, itu keadaan di dunia. Satu lagi ahwaluddin, keadaan yang berkaitan dengan agama, iaitu manfaat dari sudut hidayah. Sebab itu kita kena banyak memohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Qushairi menyatakan bahawa ad-dar an-nafi' fi ma'nahuma isyarah ila tauhid. Allah Ta'ala yang maha memberi mudarat, Allah yang maha memberi manfaat. Kedua-duanya itu satu isyarat, satu petunjuk kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak ada siapa yang boleh bagi manfaat, tidak siapa yang boleh bagi mudarat melainkan sesuatu yang diizinkan ataupun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu perkara. Yang keduanya persoalan tadi tentang dalam konteks diri kita. Memang yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, untuk kita berakhlak dengan akhlak Asmaul Husna ni, iaitu bila mana Allah Ta'ala an-nafi' memberi manfaat, kita dalam konteks diri kita, apa benda yang kita boleh buat untuk memberi manfaat, terutama dalam suasana pandemik sekarang ni. Ramai sangat orang susah zaman sekarang. Betul. Ramai orang kehilangan pekerjaan, orang yang kita kata dalam kesusahan, macam-macam. Jadi di sinilah peluang untuk kita melakukan kebaikan. Ya, dalam hadis Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling memberi manfaat kepada manusia ataupun orang lain. Jadi jadilah kita orang yang boleh bagi manfaat kepada orang lain. Apa saja, bukan sekadar keuangan saja, bukan sekadar duit, bahkan tenaga kita, usaha kita, bahkan kita jadi orang tengah kepada asbab kepada kebaikan itu kepada orang pun, itu juga merupakan satu perkara yang kita boleh lakukan. Yang pentingnya pastikan kita buat satu yang
bermanfaat insya-Allah. Allahu Akbar. Saya sangat setuju dengan jawapan Ustaz. Kalau kita lihat ada orang yang dia tak mampu bantu dari sudut keuangan, ekonomi dan sebagainya, tetapi dia menjadi orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan, terutamanya menerusi media sosial pada ketika keadaan ini. Bagi nasihat yang baik, jangan berputus asa, teruskan berdoa. Jadi dengan cara itu menjadi satu dakwah yang cukup baik yang untuk sama-sama kita hayati, terutamanya dalam fasa yang begitu sukar pada ketika ini insya-Allah, dan kita kena teruskan istiqamah dengan dakwah kita insya-Allah. Dan kita di talian Ustaz pada ketika ini ada pemanggil yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sudah ya. Ya, silakan soalannya Haji. Baik, Ustaz dan Dai, soalannya gini. Kita selalu dalam majlis ke atau lepas solat ke, kita mengamalkan Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Jadi saya nak minta penjelasan Ustaz. Bagaimanakah kita nak mendapat ridha Allah yang sebenarnya? Adakah yang kita baca itu ridha ke ataupun yang macam mana? Sebab kita selalu amalkan dalam doa, dalam solat, kena baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya. Memang saya rasa pada Ustaz. Itu saja soalan ni pagi ni. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukinon dari Skudai Johor bertanya. Masya-Allah. Ini juga salah seorang pemanggil setia kita, soalan cukup menarik. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa yang selalu kita baca Ustaz lepas solat. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon atas persoalan yang dikemukakan. Doa yang kita sering baca terutama lepas daripada kita menunaikan salat dan juga pada waktu-waktu yang lain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa makna dia? Kita minta redha Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu redha-Mu ya Allah dan syurga-Mu ya Allah. Dan kami berlindung daripada kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Jadi bila kita minta, kita hayati perkara tersebut. Apa perlu kita buat nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mesti buat satu yang bermanfaat di dunia dan juga yang membawa kita kepada hari akhirat. Sebab itu dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW menyatakan bahawa Allah berfirman, Anallah la ilaha illa ana. Allah Ta'ala berfirman, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Man lam yastaslim biqada'i, siapa yang tak terima ketentuanku, qada aku, walam yasbir ala bala'i, dan tak sabar dengan ujian-ujian aku, walam yashkur ala na'ma'i, dan tak bersyukur atas nikmat-nikmat aku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain daripada aku. Allahu Akbar. Itu satu perkara yang kita lihat. Jadi makna nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala daripada hadis ini, hadis qudsi ini menunjukkan apa? Kita kena menerima ketentuan Allah, qada dan qadar Allah Ta'ala. Kita kena sabar atas pandemik ke, atas ujian ke, atas kesusahan ke, atas musibah, atau apa juga. Dan kita kena bersyukur atas nikmat. Barulah termaktub yang kita sebut raditu billahi rabba. Di situlah kita kata aku redha Allah menjadi Tuhanku. Tapi bila kita sebut redha tapi hakikatnya tidak redha. Ini satu perkara. Sebab itu dalam hadis Nabi yang lain yang masyhur, Nabi kata ajabal li amril mukmin. Orang mukmin betul-betul mukmin yang hakiki memang hebat, memang terbaik. Sebab apa? Sebab baginya semuanya baik, iaitu kalau dia idza ashabat sarra, kalau dia dapat nikmat, syakara, dia bersyukur, fakana kharallah, itu terbaik baginya. Wa idza ashabatu dharra, kalau dia mendapat mudarat, kesusahan, musibah, sabara, dia bersabar, fakana kharallah, maka itu terbaik baginya. Jadi itu antara cara untuk kita mendapat redha Allah Taala. Allahu Akbar. Dan berikutnya Ustaz, kita ada sahabat yang bertanya tentang sifat Allah Nafi' ini. Ustaz Saziatul Sidik di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dengan merasakan Allah An-Nafi' seseorang itu akan meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sembahan dan kehidupan semata-mata hanya kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan seseorang itu menghargai kurniaan nikmat daripada Allah, dan seseorang itu akan memanfaatkan kurniaan nikmat itu untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya menggunakan penglihatan untuk melihat perkara yang baik dan menggunakan telinga untuk mendengar perkara yang baik-baik sahaja. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalannya. Baik, terima kasih kepada soalan sahabat kita di Facebook. Ya, sebenarnya memang dalam kehidupan kita yang paling utama kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala.
bukan redha daripada makhluk, bukan redha daripada manusia, bahkan manusia tak pernah redha dengan kita. Allah. Percayalah bahawa kita nak semua orang redha pada kita, tak akan berlaku. Betul. Ada orang redha, ada orang tak redha. Kan? Tetapi kalau kita nak redha Allah Taala, maka kita boleh dapat redha Allah. Maka mengapa kita kejar redha manusia? Kita tidak mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita perlu mengejar redha Allah. Cara macam mana? Macam yang juga di soal tadi, kita menggunakan penglihatan kita dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Kita menggunakan pendengaran kita dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Kita menggunakan tangan kita cara dikehendaki oleh Allah. Kita menggunakan kaki kita cara dikehendaki Allah. Kita menggunakan seluruh nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini dengan cara untuk kita mentaqarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah yang sangat-sangat bernilai, yang memberi manfaat kepada kehidupan kita duniawi dan juga ukhrawi, insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, dan mana kita belajar hari ini Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar dan juga aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita. Dan Ustaz, sedar tak sedar kita, para penonton sekalian, telah pun berada di penghujung rancangan. Mungkin sebagai sedikit rumusan ataupun kesimpulan untuk topik kita pada hari ini, tafadhal masykur. Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, marilah sama-sama kita menghayati Asma'ullah Al-Husna dengan sebenar-benarnya. Maka di situ insya-Allah kita mengetahui macam pada hari ini, yang Maha memberi kekayaan hanyalah Allah, yang Maha mencegah hanyalah Allah, yang Maha memberi mudarat dan manfaat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu semuanya kullun biyadillah. Setiap satu itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu tugas kita sebagai hamba Allah Taala ini, kita mencari redha Allah dengan melaksanakan kewajipan-kewajipan yang terbaik untuk mendapat redha Allah, dengan kita melaksanakan tugas manusia sebagai khalifah li iqamatid din wa siyasatid dunya bih, menegakkan agama dan juga memakmurkan dunia dengan cara yang diizinkan oleh Allah dan diizinkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Terkadang kita tidak dapat apa yang kita mahukan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa yang kita perlu. Itulah yang terbaik untuk kita dunia dan juga akhirat. Dan sebagai terakhir, Ustaz, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, mengangkat musibah dan juga ujian yang sedang melanda kita. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, kami mohon redha-Mu ya Allah dan syurga-Mu ya Allah, dan kami mohon perlindungan daripada kemurkaan-Mu dan juga azab api neraka-Mu. La ilaha illallah al-hayyul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm. نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت لنا راحة من كل شر. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair diucapkan kepada tetamu undangan kita pada hari ini, Profesor Maria Dr. Muhammad Suki Osman. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan tuan-tuan dan puan-puan para penonton, esok sebagaimana biasa jam dan juga waktu yang sama, terus dia menonton Tanyalah Ustaz. Dan jangan lupa untuk kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar kepada kita daripada belenggu pandemik COVID-19 ini. Dan para penonton, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.